Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Okey. Sedia? Kita akan masuk silibus tingkatan 5 bab 1 kedaulatan negara. Baiklah. Okey. First and foremost, bagi sesiapa korang lah yang dah masuk kelas saya berkali-kali, kalaulah ada orang yang memberi maksud tentang kedaulatan, contoh dia bagi nama tokoh-tokoh Ibnu Khaldun itu dan ini, adakah saya suruh awak menghafal semua yang dia cakap? Adakah saya suruh setiap satu ayat? Tak. Saya kata apa? Faham siapa dia. Betul? Personality dia. Dia tu siapa? Dia orang apa? Sebab tu lah dekat buku teks awak, dia kata Aristotle, ahli falsafah Yunani. Dia bagi awak fikir, oh, dia ni ahli falsafah. Oh, macam mana ayat, apa pemikiran dia? Falsafah ni pasal pemikiran kan? So sekarang ini, bila awak dapatnya ayat pasal tokoh, macam contoh kertas satu lah. Saya rasa bagi siapa yang dah buat kertas satu yang saya bagi awak tu, pra SPM tingkatan 4 tu, awak akan perasan ada satu dua soalan yang tanya pasal tokoh. Betul tak? Tokoh maksud dia. Lepas tu tanya siapakah yang bercakap pasal benda ni. Lebih kurang macam tu lah. Ada tak? Dia tak sure. Nanti korang cek balik soalan korang. Tapi biasa ada kan Huda? Very good. Tapi biasanya akan ada satu dua. Korang rasa satu dua itu alah, satu soalan je objektif Jepun. Objektif Jepun kau tu lah akan membezakan A plus dengan A. Kau nanti rasa menyesal tak? Kau menyesal tak? Satu soalan yang simple lah, remehnya. Nanti masa SPM itu yang ubah grade kau. Jangan. Kan? Jadi, bisa lagi kita ada masa, take care of every detail. Bermakna, bila kita nampak, okay, kedaulatan, daulat ni, setiap bab saya cakap every single bab form 4 saya kata daulat. Betul tak? Daulat siapa? Daulat kerajaan Persekutuan Tanah Melayu, daulat ni lawan Malayan Union lah, daulat kerajaan kita lawan penjajah lah, daulat. Bila ni untuk last sekali untuk apa? Mendapat pengiktirafan. Itulah yang saya ulang berkali-kali. Sebab berkaitan dengan bab 1 form 4. Akhirnya bab 1 form 5 dia membawa benda yang sama. Yes, tetapi kenapa dia ulang benda yang sama? Adakah Kementerian Pendidikan Malaysia bingai nak letak dua bab yang sama pada dua form awak? Adakah mereka bingai ataupun malas buat kerja? Tidak. Mereka ingin membeza. Bukan, jangan angguk kamu dah. Jangan. Simpanlah hati. Tahu marah. Sebelum tu saya nak mengucapkan salam takziah kepada kamu semua anak murid saya sebab sambung PDPR sampai 31 Ogos. Ya, salam takziah saya ucapkan Al-Fatihah. Ya, semoga dicucuri rahmat rohnya. Ya, betul ya. Itulah. Nampak macam mana kan? Itulah kehidupan. Gitu. Semangat. Okay, teruskan berjuang. Tahu susah. Teruskan berjuang. Alah, 31 Ogos lagi sebulan lebih. Kan? Takkan tak ada tahan sebulan lebih. Sikit lagi. September masuk sekolah. Relax, chill. Tapi yang stresnya nanti bila korang masuk sekolah. Oh, tak semestinya. Ha. Oh, macam tu pula. Okay, tak apalah. Tapi dia bagi sekarang surat perkeliling kata macam tu kan. Dia kata berperingkat korang akan masuk. Tapi biasalah, dia akan bagi kelas exam dulu, betul tak? Dia akan bagi kelas apa? Kelas form 5 dulu masuk. Oh, Syazana ada. Hai Syazana. Syazana ada guys. Aku lama tunggu dia. Entah dia hilang ke mana lah Syazana tu. Kan? Ada rupanya. Alright, very good. Sambung. Okay. Salam takziah yang tu. Teruskan berjuang. Anda belum kalah lagi dalam peperangan ini. Boleh. Sambung. So sekarang ni, ayat yang sama saya ulang berkali-kali. Daulat iktiraf sebab apa? Sebab anda belajar form 4 sampai form 5, 20 bab
semata-mata untuk mengesahkan benda ini saja. Anda ada daulat, anda ada kedaulatan, anda diiktiraf, anda disahkan sebagai satu negara yang ada kuasa. Sah sebagai negara yang ada kuasa. Dan bab 1 form 5 pasal ini saja. Apa kata kita habiskan kelas pada hari ni? Okay, kelas dah habis. Okay, boleh balik. Macam tu. Dah habis. Ini saja yang akan kita belajar pada hari ini. Kan? Hebat tak kelas hari ni? 10 minit dah habis. Gitu. Bukan. Sebab saya nak ajar awak, bila awak nak revision last minute kan? Bila awak nak revision dah nak exam ni. Dah seminggu ni. Awak dah buat soalan trial. Awak dah tak tahu nak baca apa dah. Susah betul buku teks macam-macam benda nak baca betul. Awak pergi satu demi satu bab. Awak tengok contoh bab 1 form 5. Sam kata benda yang perlu difokuskan hanyalah segitiga ini saja, iaitu contoh raja, rakyat. Contoh kan. Lepas tu daulat, iktiraf. Bila iktiraf sah, untuk apa? Dapatkan kekuasaan yang tertinggi. Akhirnya konsep by konsep awak dah dapat. Datang soalan kebat. Kononnya 3-4 markah dah dalam tangan. Sebab dah ada benda asas. Point sudah ada. Yes. Nampak tak dekat situ? Awak tak perlu baca satu bab pun. Dah ada 4 markah dalam tangan. Bijak untuk membaca dan mengulang kaji. Itulah yang paling utama. Awak tak boleh, nanti tinggal sebulan nak exam, awak tak boleh nak buka satu muka surat. Cakap pasal apa ni? Tak boleh. Kau otak jam nanti. Bukan sejarah je satu subjek nak jawab nanti. Ada 9. Kadang-kadang sekolah lain, sekolah Islam ni tak tahulah. I don't know how many. 11, 12. Kamarul 8 kononnya tu. Yalah. Nampak tak dekat situ? Bukan sejarah saja. Sejarah subjek killer lah boleh kata. Tapi saya nak ubah mentaliti tu. Jadi awak pun ubah mentaliti awak. Jadi bila awak dah master sini, fokuslah subjek lain. Nampak tak kat situ? So pembahagian masa dan pembahagian cara awak belajar itu sangat important. Boleh walaupun PDPR, walaupun nanti awak akan stres sebab nanti masuk sekolah je belajar sikit, terus sambung trial. Stres serius. Kan? Tapi cuba boleh Okay, now baru saya masuk 1.1, iaitu maksud ataupun konsep kedaulatan. Ini konsep dah umum. Okay, ini konsep dah secara keseluruhan satu babnya. Kan kalau awak nak cepat, nak last minute, ini konsepnya. Okey. Konsep yang seterusnya yang kita belajar, kalau contoh dalam debate, kan kalau saya masuk debate ada 2. Satu literal, satu konseptual. Apa tu? Okey, literal bermakna dari percakapan orang, mulut orang. Dalam bab ini, percakapan siapa? Percakapan tokoh, betul tak? Percakapan tokoh. Ada 4-5 tokoh yang berbebel pasal kedaulatan. Nanti awak tengok, tokoh-tokoh ni manusia, bukan alien. Manusia ada keinginan untuk meniru orang lain. Yes. Tak percaya? Manusia ada keinginan untuk tiru orang lain. Macam awak dalam exam, sebelum exam, awak akan tiru kerja rumah kawan awak sebab masa tak cukup. Wih, tengok je hari kau dah siap. Kau dah siap belum? Aku tahu. Semua macam tu kan? Tak payah nak lari, tak payah tipu. Kan? Ramai buat macam tu. Sebab apa? Bukan sebab kita tak tahu benda tu. Kita tahu. Tapi sebab hanya nak lepas satu ujian tu, iaitu takut cikgu marah. Habiskan kat situ. Tapi kita tahu kan benda tu. Okay, macam tokoh-tokoh ni. Tokoh yang dah lama, yang dah meninggal, dia bercakap something. Kan? Lepas tu engkau pula datang, nak cakap lah pasal benda ni, nak bebel lah. Tapi tokoh lama dah cakap lah. Okay, twist sikit ayat. Contoh kan, awak buat homework kan. Kawan awak cakap, tulis dekat karangan awak. Pertahanan Kota Melaka dikuatkan dengan tentera. Okay? Engkau twist ayat tu. Benda sama kau twist. Tentera yang berada di Melaka menguatkan pertahanan kota tersebut. Kau twist. Benda sama. Ayat sama. Kau twist susunan. Tak percaya. Tengok. Ini tokoh. Yang kedua, konseptual. Konseptual means apa benda ni secara umum dia. Okay, umum. Literal tokoh, konseptual umum. Boleh? Okay. Tengok. Kita pergi tengok yang literal. Okay. Literal, tengok tokoh. Okay. Tokoh pertama dia kata Aris. Tengok buku teks awak. Aristotle, ahli falsafah Yunani. Dia orang first Aristotle ni bapa falsafah Yunani. Dia orang first yang memang purba lah zaman dia. Dia cakap
Dia cakap kedaulatan, daulat ialah apa kita tengok kat umum ni? Apa yang umum? Yang umum kata kekuasaan. Tapi daulat ini nak iktirafkan negara. Kalau awak tak ada daulat, awak tak diiktiraf, awak takkan ada. Awak seolah-olah tak wujud pun dekat dunia. Walaupun awak ada dalam peta dunia, tapi awak seolah-olah tak wujud. Sebab siapa kau ni? Macam contoh Israel kan? Okay, macam contoh Israel. Saya ambil Israel. Malaysia tak iktiraf Israel sebagai sebuah negara. Betul? Israel ialah negara haram bagi kita. Okey? Walaupun dia kata dia dah ada kedaulatan, tetapi kita tak iktiraf dia. Kita tak iktiraf kedaulatan negara dia. So, kuasa tertinggi dia tak sah di mata kita. Jadi daulat itu untuk menunjukkan kita sah di mata dunia. Baru kita boleh, oh, engkau ada di sini. Oh, engkau datang. Oh, engkau buat kerja. Oh, engkau Malaysia. Oh, are you Malaysian? Yes, kan? Contoh ada orang tanya, oh, are you from Israel? What is that? Macam tu. So, what is that tu bermakna awak tak diiktiraf. Sama lah macam ni. So, bila dia kata daulat, kedaulatan bermakna kekuasaan tertinggi dalam apa? Dalam apa? Dalam pemerintahan sesebuah negara. Sebab dalam negara yang ada kuasa selalunya pemerintah. Tengok piramid. Nampak? Baru masuk piramid. Yes, bagus Kamarul. Koyak tu you tu. Kan? Bila ada piramid, di atasnya mesti raja atau pemerintah, bawah mesti rakyat. Kalau raja dengan rakyat hubungan apa? Hubungan timbal balik. HTB. Itu saya selalu ulang. Itu bab 1 form 4. Boleh faham? So sekarang ni Aristotle kata kekuasaan atau kuasa tertinggi pemerintahan sesebuah negara. Sebuah negara, tambah negara kat sini. Kena tambah negara Ini membezakan form 5 dengan form 4. Negara form 5, kerajaan form 4. Beza, okey? Contoh negara, ketua negara agung yang jadikan kerajaan kita Perdana Menteri. Bezakan benda tu. Boleh. Negara satu, yang whole. Siapa yang uruskan negara? Kerajaan. Yes. Negara semua sekali, segerabak box itu, siapa yang manage? Kerajaan. Beza form 4 mana? Beza form 5 mana? Boleh. Sekarang ni kita dah negara. Sebab apa? Bab 10 kan setiap bab berkait. Bab 10 kita sudah merdeka. Kita sudah ada negara. Selama ni bukan negara, dik. Selama ni kita berusaha nak berkerajaan sendiri untuk memerintah negara, iaitu Malaysia. Dah merdeka, dah dapat apa yang kita nak. Macam mana nak memerintah dengan kuasa yang kita ada. Inilah bab pasal kuasanya. Intro. Gitu bila merdeka. Nampak kaitan dia daripada bab 10 form 4 tu. Bukannya dia main cliffhanger je depan merdeka tak buat apa. Relax. Bukan macam tu. Tak ada. Ini terangkan pasal sistem. Macam mana nak memerintah. Dah dapat dah. Apa yang kita nak dah dapat. Macam mana? Sinilah. So, Aristotle kata kekuasaan tinggi pemerintahan negara terikat oleh undang-undang. Pernah dengar tak rukun negara? Kepercayaan kepada Tuhan, kesetiaan kepada raja dan negara, keluhuran perlembagaan. Siup betul. Yang kesetiaan tu tak apa, aku faham. Tak apa, relax. Nak geling-geling nanti lepas kelas kan. Okay. Keluhuran perlembagaan, kedaulatan undang-undang. Itulah dia. Kedaulatan undang-undang. Dia boleh je kata kerajaan undang-undang. Dia boleh je kata pengiktirafan undang-undang. No. Dia kata kedaulatan undang-undang. Maknanya undang-undang itu yang menjadikan kuasa pemimpin itu kuasa yang tertinggi. Pemimpin ada kuasa, yes. Tapi adakah pemimpin kebal di sisi undang-undang? No. Pemimpin pun dikawal lah. Kalau tak nanti gila kuasa, jadi diktator. Bila diktator, rakyat merana. Macam sekarang. Gitu, gora. Boleh nampak dekat situ? Itu sebab Aristotle ni orang bijak. Orang falsafah. Okay. Falsafah, bijak, dia fikir. Macam mana tertinggi itu hendak ditakrifkan untuk pemimpin. Dia tahu pemimpin akan gila kuasa. Terikat dengan undang-undang. See? Dah hafal dah? Awak tak perlu cakap apa dah.
Sebab apa? Aristotle. Bapa falsafah. Orang kedua Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun. Dengar nama orang siapa? Kristian ke Islam? Kristian ke Islam Ibnu Khaldun? Islam. Jangan cakap Kristian. Aku benganga nanti. Ibnu Khaldun. Ibnu bahasa Arab untuk anak. Ibnu bahasa Arab untuk anak. Kalau Abu, bapa. Abu Bakar. Contoh apa? Abu Salamah. Bapa Salamah. So anak dia nama Salamah. Contoh kalau Ibnu Khaldun, mungkinlah nama bapa dia Khaldun. Sebab dia anak Khaldun. So bapa dia Encik Khaldun. Contoh. Kan ini just information. Gitu. Kita bukan nak belajar sejarah saja, nak explore pasal hidup. Ini maksud sejarah sebenar. Exploration. Okay? And then awak belajarlah along the way. Next, Ibnu Khaldun. Ibnu Khaldun hidup lepas Aristotle. Bezanya Aristotle bukan Islam, Ibnu Khaldun Islam. Kalau Islam, kalau contoh Aristotle suka kata pasal falsafah, benda lahiriah, pemikiran lahiriah. Ibnu Khaldun Islam jiwa, mementingkan pasal rohania. Ingat tak kalau awak belajar pasal tamadun dulu, awak kata ada dua, lahiriah dengan rohaniah, betul tak? Kalau awak pernah belajar lah form 3 dulu kan, awak punya syllabus lain sikit. So bila lahiriah rohaniah ni dah lahiriah dah. Khaldun Islam. So rohaniah. So dia macam kita kata, manusia akan suka meniru. Aristotle lahir dulu, dia mati dulu. So sekarang Ibnu Khaldun punya turn. Tapi dia Islam, dia upgrade Islam saja. So yang lain dia copy benda sama. Dia kata kekuatan dan kekuasaan negara. Tengok balik. Aristotle pun kata kekuasaan negara bang. Itulah dia. Tak payah hafal dah. Dah itu bendanya. Tak ada benda lain dah nak cakap. So, dia tambah lagi satu. Sebab dia Islam. Dua poin yang membezakan. Pertama, dia kata untuk ada kedaulatan mesti ada semangat kekitaan. Nanti awak tanyalah saya. Orang lain tak cakap umur kekitaan, apa dia mengata nak cakap? Islam kata semua orang ialah bersaudara. So dia Islam, dia menekankan benda ini. Dan yang ketiga, bila Islam dia kata mesti ada semangat beragama lah. Dah namanya agama Islam. So, bila dah beragama, boleh tak saya berjihad? Boleh tak saya berkorban untuk negara saya yang tercinta? Akhirnya kalau saya matilah, saya meninggal, saya mati syahid, betul tak? Yes. Allah Akbar, dah sakit pula tekak aku. Boleh faham tak dekat situ? Itu menunjukkan bahawa apa je yang awak buat lah kan. Awak nampak dah dua pemimpin ni, awak nampak tak benda sama. Yang membezakan hanya satu dua benda je. Tiga, John Bodin. Kan? Yang tiga, jangan malukan saya kan. Jangan malukan saya, awak sebut dekat orang luar, Jin Bodin. Awak sebut jin, memang aku hantar jin lah nak rasuk kau. Kau jangan cakap jin. Memang aku jin lah kepala kau. Jean. Perancis, dia orang Perancis, sebutan dia Jean. Kita makan yang kita makan roti yang macam apa, croissant kan. Dia bukan croissant. Dia croissant. Sebut bukan. Salah. Croissant. Croissant. Bukan sos lain. Itu sos cili. Kalau nak makan KFC kan, sos cili, tomato, itu lain. Okay? John Bodin ni dia ahli falsafah juga. Tapi ahli falsafah dia dari segi politik. So, bila politik, ingat, manusia sentiasa suka meniru. Dah meninggal. Apa benda yang sama dengan kopi? Apa benda yang sama? Kekuasaan tertinggi sesebuah negara. Dia pun cakap benda yang sama. Lepas tu apa yang berubah? Dia ahli falsafah, pemikiran. Tapi Perancis suka berperang. Dia suka berperang, dia suka ada kuasa. Dia suka menakluki orang lain. Dia kan imperialis, betul? Jadi dia kata kedaulatan kuasa tertinggi ni, dia bersifat kekal dan tidak terbatas. Tak Itu masa perang dunia lah.
Tapi maksudnya sebelum tu diimperialiskan, dia suka menakluk negara orang. Maksudnya dia suka exercisekan power dia. Dia ada power, dia gunakan kuasa. Kita ada power, kita tak guna kuasa nak menjajah orang, betul? Kita ada power, ada. Tapi tak guna untuk menjajah orang. Beza kat situ. So, kekal tak terbatas untuk buat undang-undang, laksanakan dan sebagainya sewaktu dengannya. Ini fahaman John Body ni sangat famous. And dia famous sebab ayat dia yang ini. Kekal dan tidak terbatas. Ini dia punya ayat yang sangat famous. Yang akhirnya menyebabkan namanya disebut-sebut di Google dan Wikipedia dia lah. Sebab benda ni, ayat ni. How satu ayat, how satu fahaman dan teori dia boleh jadikan dia famous. Macam contoh Pythagoras kan. Teorem Pythagoras. Awak belajar kan teorem Pythagoras Maths. Dia famous sebab teorem dia. Sebab apa, teorem ni bukan benda yang dah pasti pun. Dia kajian dia. And bila kita buat kerja matematik, betul lah. Itu teorem. Akhirnya digunakan secara satu dunia. Sama macam teori dia. Teori dia ialah kekal tak terbatas. So dia fikir macam tu. Falsafah kan. And masih orang guna sampai hari ni. Diterima. So teori dia diguna pakai. Ahli falsafah begitu cara pemikiran dia. And last kali saya nak sentuh dua orang ni lah. Sebab apa, dia orang Malaysia. Siapa? Kita sambung daripada bab 10, betul? Siapa orang paling penting dalam Merdeka? Tunku Abdul Rahman. Bukan kemerdekaan. Dia memanglah dia buat UMNO. Ya, betul. Dah merdeka ya. Tolong ingat ya. Okey. Awak tahu kan? Jangan sampai saya pelangkung kepada awak. Okey. Tunku Abdul Rahman. Okey. Ingat satu benda. Tunku Abdul Rahman, semua pemimpin di Malaysia, pemikiran dia lain daripada pemikiran ilmuwan-ilmuwan yang lain. Ingat satu je. Ingat macam tu cukup. Sebab kita orang Asia. Bila kita orang Asia, cara fikir kita pasal kedaulatan berbeza. Sebab, ada sebab. Nanti korang tanya kenapa. Sebab kita dijajah. Kita bukan orang yang menjajah. Macam saya cakap tadi, kita bukan orang yang praktis kuasa. No. Kita orang yang kena dipijak oleh mereka yang menggunakan kuasa tu. Yang Commonwealth tu, semua negara kena jajah dengan British tu, pemikiran di pasal kedaulatan is very different. Sebab bukan dia gunakan kuasa dia tu. Tak percaya? Tengok buku teks awak sendiri. Apa Tunku cakap? Ada tak dia kata pasal kekuasaan tertinggi? Tak ada. Sepatah haram pun tak. Sebab dia orang Asia, orang yang dijajah. Mentaliti orang dijajah berbeza. Dia cakap lah, kedaulatan ini berlaku apabila dibina atas prinsip kebebasan dan keadilan. Sebab apa, kita dah merdeka. Selama ni tak merdeka diiktiraf tak? Tak. Dah merdeka, itulah yang dipentingkan. Bila dah pentingkan, cuba tengok balik prinsip PRT kita. Ingat tak? Toleransi, rundingan dan tolak ansur. Melayu, Cina, India. Adil tak tiga-tiga ni duduk dalam satu negara? Adil. Itulah ditekankan. Sebab kita kena bersatu padu untuk merdeka. Syarat siapa letak tu? Syarat British kan? Ya. Mentaliti orang dijajah lain. Lepas tu siapa lagi? Tun Saleh Abbas. Ni orang yang sangat power. Saleh Abbas, bekas Ketua Hakim Negara. Dia orang sangat, orang hormat. Orang politik, pembangkang kerajaan, hormat gila dia ni. Sebab dia ni kan, apa pun kau cakap, prinsip dia sama. Dia macam orang yang begitu kekal dengan prinsip dia, sampai engkau cakap lah apa pun, dia pekakkan telinga, mampus kau lah. Macam tu. Tu orang sangat respect dia. Jadi berdasarkan apa yang saya cakap awak tadi, kedaulatan asas negara yang merdeka. Itu poin pertama dia. Lepas tu, disebabkan dia keras kepala dia tu, kalau orang luar datang nak menginjak kepala awak, adakah awak akan terima? Tidak. Awak akan melawan. Sebab awak dapat benda ni dengan satu kesusahan. Awak dah berusaha gila, kaum-kaum dah berpecah, dah berusaha nak satukan untuk merdeka. Untuk apa semua ni? Untuk satu dunia tahu kita dah sah. Kan? Ayat ni. Konsep umum, daulat iktiraf. Bab ni senang sebab dia ulang benda yang sama. Serius cakap. Kan? So, Tun Saleh Abbas kata bila merdeka macam mana?
bebas. Dia ikut Tunku Abdul Rahman. Dia ikut. Sebab mentaliti sama. Mentaliti orang kena jajah kan. Tapi ikut macam mana? Bebas macam mana? Bebas di peringkat antarabangsa. Tambah sikit. Sebab apa? Antarabangsa, yalah, bila kita dah merdeka baru orang kenal. Oh, you are Malaysian, baru dengar ayat tu. Kalau tak dulu, where are you from? I'm from Malaya. Oh, under British, yeah? Under British. Bawah orang. Engkau hamba, engkau kuli. Sekarang engkau tuan. Engkau berdiri di atas bakat sendiri. Kurangkan kontroversi. Itu melodi. Gitu. Kan? Boleh nampak tak dekat situ? Kan? So, antarabangsa. Lepas tu, hak dan kuasa. Baru dia sebut. Hak dan kuasa untuk urusan dalam negeri tanpa, tekankan yang ni. Tanpa telunjuk asing. Ada kaitan tak poin pertama dia dengan poin kedua? Ada? Poin pertama, bebas antarabangsa. Bila bebas, saya boleh tak suarakan pendapat saya di peringkat antarabangsa tanpa orang kacau. Sekarang dah merdeka, sekarang saya dah bebas, sekarang saya boleh buat decision sendiri. Kan? Macam awak lah dah dewasa kan. Awak nak buat pun, awak tanggung sendirilah. Kau fikirlah sendiri akibat dia macam mana. Sama lah sendiri. Jadi British, US apa semua, engkau takkan dapat masuk campur dengan urusan aku. Jadi kesimpulan apa yang kita dapat daripada benda ni? Majoriti pemimpin kata kedaulatan ialah kuasa tertinggi. Wajib. Kuasa tertinggi sesebuah kerajaan. Kerajaan yang menjalankan pemerintahan. So, kerajaan memerintah kan? Memerintah mana? Memerintah negara yang apa? Bebas dan merdeka. Ini dia punya ayat dia. Kalau dia minta, apakah maksud kedaulatan? First ialah kuasa tertinggi. Satu markah. Siapa? Kerajaan yang memerintah negara yang apa? Mesti bebas, mesti merdeka. Tak bebas, tak merdeka, orang tak anggap engkau tuan. Orang anggap engkau hamba. Hamba tak ada hak tau. Itu beza dia. Itu sebab ada segi tiga. Bila awak ada kebebasan, awak adalah pemimpin. Awak ada kebebasan, adalah rakyat. Gitu. Tak ada lagi dah hamba dekat bawah ni. Tak ada. Sebab semua orang sama. Keadilan kan Tunku cakap tadi. Itu kaitan dia. So, penting untuk kesejahteraan dan kemakmuran negara. Itu dari segi literal, tokoh bercakap. Dari segi konseptual, senang saja. Konseptual dari segi bahasa. Bila cakap bahasa, kena bercakap Bila kita bercakap kita kena menggunakan bahasa yang berbeza So, kita ada bahasa apa kalau dalam bahasa sejarah, bahasa Yunani, bahasa Inggeris, bahasa Arab. Bukan. Tak ada. Dan juga bahasa Melayu. Gitu. Yunani. Kenapa nak pilih Yunani? Sebab Yunani antara sebab bermulanya peradaban sejarah. So, Yunani perkataan supernus ataupun supranus. Yes. Supernus atau superanus. Supernus ataupun superanus. Awak dengar tak something? Awak dengar tak? Supernus, super, kalau supernus, supreme. Yes. Bila sebenarnya English dia ialah supreme. So, supreme itu maksudnya apa? Bebas dan merdeka. Negara yang bebas dan merdeka. Ayat supranus ni bermakna agung, tertinggi. Sama tak maksud dia dengan semua tokoh lain tadi? Kekuasaan tertinggi, keadilan, kebebasan, bebas merdeka. Sebiji tak? Sebiji. Next. Bahasa Inggeris kedaulatan bermaksud sovereignty. Kedaulatan. Kalau sovereign saja, daulat. Boleh So, sovereign saja bermakna negara berkuasa penuh. Macam mana kita nak tahu negara berkuasa penuh terhadap pemerintahan? Dengar tak Saleh Abbas cakap tadi? Negara lain boleh masuk campur tak urusan kita? Tak boleh. Kita tentukan sendiri. Kita dah menjadi tuan. Siap. Next, bahasa Arab. Bahasa Arab daulah.
Datanglah. Tiba-tiba awak dengar, daulat. Iya, daulat ialah perkataan pinjaman Arab. Yes, bahasa Melayu pinjam bahasa Arab daulat bermakna kuasa pemerintahan sesebuah kerajaan. So bahasa Melayu bila pinjam Arab, H jadi apa? Kalau awak belajar Arab kan, kalau daulah, ha kat belakang, ha bulat. Kalau awak jadikan Melayu jadi ta marbutah, betul tak? Kan? Dia jadi apa? Daulat. Yes, kekuasaan tertinggi terhadap pemerintahan negara. Siap. Dah, itu je. Itu je nak tokoh-tokoh apa semua yang awak risaukan sangat tu, dah siap. Tapi apa tu? Sebab macam saya katalah, diorang akan meniru, diorang cuba untuk meniru konsep yang sama, ayat yang sama. Cuma bila awak tengok personality dia, dia bagi, in my opinion, pendapat dia yang berbeza ikut dia, personality dia. Itu je yang berubah, tak ada benda yang lain. So, ini umum dia kan, ini maksud umum dia. Okay, so, piramid jangan lupa, piramid jangan tinggal. This pyramid cannot be left out. Okay, tolong Next. Jenis kedaulatan ada 4. Jenis kedaulatan ada 4. Yes. Okay, jenis kedaulatan ada 4. Kedaulatan mana yang kita nak kata? Kedaulatan first, yang kalau awak rasa lupa sangat, kepercayaan kepada Tuhan. Kesetiaan raja negara. Keluhuran perlembagaan. Kedaulatan undang-undang. Itu dah first. Kedaulatan undang-undang. First, berdasarkan law. Law buat itu, barulah awak diiktiraf. 1. Okay. Yang kedua, kedaulatan tradisional. Kau pelik. Tradisional? Kedaulatan pun ada baju tradisional, baju Melayu ke? Bukan, lain. Okay. Bila ada tradisional, mesti ada modern. Betul lah. Jikalau ada yang dahulu, pasti ada yang sekarang. Boleh? Okay, so tradisional, undang-undang, moden. Okay, apa yang Saleh Abbas cakap tadi? Apa yang Tunku cakap tadi? Bebas, adil. Lepas tu Saleh tu, Saleh Abbas cakap penting tu. Kuasa untuk menjaga hubungan antara bangsa. Satu, diiktiraf di peringkat antarabangsa. Dan kedua, kita buat negara luar tak boleh campur urusan dalam negeri tanpa tunjuk asing, betul? Maka kedaulatan yang keempat ialah kedaulatan antarabangsa. Contoh kedaulatan antarabangsa simple. Saya dah bagi contoh tadi, yang Israel tu kan. Kita iktiraf tak negara dia, tapi berdasarkan ciri-ciri apa? Max ni tunjuk. Kedaulatan tradisional lah, kita pergi tradisional dulu. Ciri-ciri yang pertama, tak payah pergi jauh. Bila tradisional, ingat yang lama, ingat bab 1 form 4. Segitiga di atas bermakna raja di atas, rakyat di bawah. Bermakna ciri-ciri dia pemerintahannya ialah raja berkuasa mutlak. Siap. Sebab tradisional, orang lama memerintah macam mana nak tahu dia berkuasa. So dia berkuasa sepenuhnya dalam urusan negara, wujud sejak tamadun awal. Sebab apa? Tradisional. Ingat ciri-ciri cukup. 1, 2, 3. Kalau ciri-ciri banyak, ingat 3 yang main. Cukup. Lepas tu kedaulatan terletak pada siapa? Kedaulatan Raja Melayu. Sebab ingat balik bab 1. Rakyat setia pada rajanya. Tolonglah ingat. Segitiga ni. Rakyat setia pada raja. Raja bagi perlindungan pada rakyat. Hubungan timbal balik. HTB. Nampak kat situ? Boleh tahan. Okay, then kedaulatan Raja-Raja Melayu terletak pada kekuasaan, kewibawaan raja. So raja ni, dialah pemerintah, dialah tertinggi, dialah itu, dialah ini. Dan paling penting, rakyat kena taat setia. Itulah tanda, raja ini berdaulat, raja ini, ayat dia apa? Raja ini sah diiktiraf. Bila ada yang dulu, ada yang sekarang. Ada yang dulu, ada yang sekarang. Apa yang terjadi? Ada pembaharuan. Bila moden, tolong ingat bab 2. Segitiga terbalik.
rakyat di atas, kerajaan sudah, raja sudah tiada. Bila rakyat di atas ada fahaman baru, iaitu negara bangsa. Gitu. Nampak tak dia punya aliran? Tradisional beralih ke moden. So dari segitiga macam ni terbalikkan dia. Yeah. So tak ada lagi dah raja berkuasa mutlak kat bawah dah, and rakyat yang memerintah. So idea kemunculan negara bangsa moden dikaitkan dengan apa? Okey, cuba ingat balik negara bangsa moden. Kita ada 3 revolusi rakyat dekat atas, iaitu ingat balik, tolong refresh otak. Revolusi Inggeris, revolusi Perancis, perang kemerdekaan Amerika Syarikat. Okey, revolusi Inggeris macam mana? Yang revolusi keagungan. Betul tak? Ingat balik. Ingat balik Raja James macam mana kan, apa yang dia buat. Kau throwback semula. Sebab itu saya kata setiap bab berkait, dik. So selepas Perang Dunia Kedua, tolong ingat apa yang aku pernah ajar. Lepas kita JSJ, jajah sedar juang, kita memupuk apa? Nasionalisme. Sinilah lahir dia nasionalisme. So menggunakan unsur persamaan rumpun bangsa dan juga bahasa. Siap. So kedaulatan negara kita macam mana? Kita dah sedap cakap. So sekarang Malaysia dah moden macam mana? Kita guna konsep persekutuan. Tanah Melayu 57, Malaysia 63. Bila persekutuan bermakna saya bersekutu, banyak-banyak negeri gabung jadi satu. Bersekutu, banyak-banyak negeri gabung jadi satu. Siap. Yang ketiga, kekuasaan undang-undang. Kerajaan ke ni segitiga biasalah. Kerajaan ke, rakyat ke, semua orang ke, terletak dan terikat di bawah undang-undang. Apa yang akan jadi Barulah Tunku kata keadilan di sini. Okey, apa maksud adil? Adakah adil? Contohnya adakah adil? Adakah ini adil apabila kita ada 5 orang, lepas tu ada 10 gula-gula, engkau bagi seorang 2. Tapi kan contohnya seorang tu nenek tua diabetes. Seorang tu nak mampus dah, kerepot pakai kursi roda. Seorang tu dah gemuk gila. Seorang tu budak kecil, gigi tak ada. Seorang tu orang biasa. Adakah adil awak memberikan 2 dekat dia? Adil tak awak bagi orang diabetes 2 gula-gula? Tak boleh. Sebab dia diabetes, nak mampus dah. So, adil bukan bermakna semua orang dapat benda yang sama, kuantiti sama, benda sama. No. Itu bukan adil. Itu bahagi sama rata. No. Keadilan ialah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Memberikan hak. Tolong ingat yang ni. Jadi keadilan kat sini ialah, contoh, rakyat buat salah, pemimpin buat salah. Pemimpin walau tinggi dari rakyat, kena ingat pemimpin rakyat pilih kan? Rakyat yang pilih pemimpin, betul? Maka pemimpin juga perlu dihukum di bawah undang-undang atas kesalahan dia. Awak tak boleh buat, contoh kan, awak tak boleh buat, dia salah dia merogol orang, salah dia membunuh orang, salah dia mencuri gula-gula. Kan? Adakah awak tiga-tiga tu awak nak hukum penjara seumur hidup? Yang curi gula-gula pun hukum seumur hidup ke? Tak kan? Takkanlah curi gula-gula je dah hukum seumur hidup. Yang rogol tu apa tu boleh lah. Dekat sinilah keadilan. Hukuman yang setimpal. Di sinilah maknanya peranan undang-undang. Faham kat situ? Keadilan. Itu tekannya keadilan. So, barulah negara aman, stabil, makmur. So, bila kita nak bebas, tak nak ada pengaruh orang, kita adakan badan kehakiman. Badan kehakiman macam mana? Awak akan belajar pada bab 2 ke 3. Nanti awak akan belajar, ada mahkamah itulah, mahkamah inilah. Dan kita selalu cakap, kedaulatan undang-undang. Dia rukun negara yang keberapa? Rukun negara yang ke-4. Dan last sekali, antarabangsa. Paling simple lah. Kita diiktiraf, mendapat pengiktirafan daripada PBB. Ini paling simple. Okay?
tak boleh dicabuli negara lain. Ni tak boleh dicabuli. Maksudnya bila kita dah diiktiraf tu, orang lain kenalah mengiktiraf kita. Cuma majoriti yang Israel tu diberi pengecualian. Sebab ada beberapa negara lain. Negara ada hak untuk tak iktiraf sebuah negara atas sebab tertentu. Contoh, sebab kalau Israel, dia langgar piagam PBB sendiri. So Malaysia ada hak tak nak iktiraf dia. Sebab engkau pun langgar PBB, so why bother? So ada kisah. Kau meninggal ke? Tak kan? Macam tu kan lebih kurang lah. So boleh tak iktiraf dia. Okay. So kita keanggotaan negara dalam PBB membuktikan dunia mengiktiraf kita bebas, merdeka, berdaulat. Dia ulang 3 benda saja. Lepas tu kita ada apa? Deklarasi Perhubungan Persahabatan PBB 1970 mengesahkan prinsip persamaan kedaulatan dari segi antarabangsa. Maksudnya semua orang siapa daftar dengan PBB, saya diiktiraf. Kecuali beberapa negara diberi pengecualian, tak diiktiraf ada sebab tertentu macam Israel tu lah kan. Lepas tu 17 September Dr. Ismail Tuku Jaafar hadiri Pimpinan Agung PBB. So kita diterima sebagai ahli ke-82. Itu ada dalam bab 10 hari tu. Sambungan saja. Dah siap lah. Habis 10.10. Habis 1.1. Siap. Yeah. Tak susah pun. Dah habis lah. Awak rasa susah sebab awak tak nampak relation. Sekarang kalau saya sekarang ni pun mengajar awak bab ini dah muak. Sebab dia mengulang benda yang sama. Dia mengulang benda yang sama. Akhirnya bebas. Akhirnya iktiraf. Akhirnya berdaulat. Dia tak lagi. Dalam soalan exam, benda yang sama. Okay, dalam soalan exam kan? Contohnya, okay guys. Kalau contoh soalan kibat. Soalan struktur. Soalan A, tanya pasal konsep kedaulatan. Soalan B, tanya macam mana nak pastikan kedaulatan terjaga. Soalan 3, kalau tak berdaulat, apa yang jadi? Awak boleh ulang benda yang sama. Kita ni bebas, merdeka, diiktiraf, sah, kuasa tertinggi. Kalau ni kesan bebas, merdeka, politik PES kan, PES tambah A, hubungan antarabangsa tadi diiktiraf oleh PBB. Kalau akibat tak ni, tak bebas, tak merdeka, dijajah, dipergunakan oleh kuasa asing, tak diiktiraf di peringkat antarabangsa. Point sama, ulang saja. Kan settle. Okay, 1.2 lagi seronok. 1.2 lagi seronok. Why? Ada sebab. 1.2 lagi seronok. Ciri negara berdaulat ada berapa? Saya tak payah tanya. Sebab jawapan dia ada pada buku Form 4. Jawapan dia pada buku Form 4. Ada 4, betul? Saya buat lagi sekali segitiga. Awak tak faham, awak tengoklah segitiga dia. Siapa dekat atas? Pemerintah. Siap 1. Siapa kat bawah? Rakyat. Siap 2. Siapa yang ni nampak garisan-garisan ini? Sempadan. Yang ketiga. Dan yang keempat, yang menjaganya daripada tidak runtuh, perundangan ataupun undang-undang. Yang keempat. Siap 4 ciri-ciri. Okay, jom kita huraikanlah sikit-sikit kan. Mempunyai pemerintahan untuk kestabilan apa? Kalau memerintah dari segi apa? PES. Memerintah dari segi apa? Politik, ekonomi ke sosial? Politik, ekonomi, sosial. Politik kan? So di sini pasal kestabilan, politik, keamanan, pertahanan, ekonomi. So dah teratur semua. So Malaysia negara persekutuan. Dia mengamalkan konsep raja berperlembagaan dan demokrasi berparlimen. Awak tak boleh asingkan dua-dua tu. Sebab dia pairing. Guna prinsip ni je. Guna segitiga awak dah siap. Dah habis dah. So, ketua utama negara. KUN. Ketua utama negara dekat atas siapa? Negara. Bukan kerajaan. Negara semua. Kerajaan yang menguruskan negara. Ketua semua orang ialah yang di-Pertuan Agong. Ketua kerajaan yang memerintah negara ialah Perdana Menteri. Jangan confuse. Itu yang orang confuse tu. Ketua utama negara Agong. Ketua kerajaan Perdana Menteri. Siapa tolong Perdana Menteri? Jemaah
menteri ataupun kabinet dapur. Aku rasa pada zaman sekarang kabinet dapur lebih berfungsi dari kabinet sekarang. Ups, gitu. Alamak, tercakap pula. Kan. Korang memang tak on camera Aku nampak tau seseorang kat sini. Aku nampak. Aku ada tambah monitor satu kat depan ni. TV besar. So aku cucuk HDMI, aku boleh nampak semua orang ni. Aku nampak Kamaruji yang on camera. Mana yang lain? Adakah anda mengkhianati saya? Adakah anda tak tersukai dah? Saya sedih. Ada korang ni. Okay, nampak dah kat situ? Okay. Yang kedua pula. Sempadan. Sempadan garis pemisah antara negara ataupun negeri. Kita berkongsi negeri dengan siapa? Tak payah cakap lah. Utara ada siapa? Thailand. Bawah siapa? Singapura. Dekat Sabah Sarawak kecil tu siapa? Brunei. Dekat bawah Sarawak Kalimantan siapa? Indonesia. Laut Cina Selatan. Laut Cina Selatan sini Sabah, sana ada pulau apa yang besar-besar tu? Filipina. Kita berjiran. Bila berjiran, so sempadan ini diakui oleh masyarakat antarabangsa lah. Semua kata, oh, this is Malaysian border. Awak orang Thailand tak boleh masuk. Nak masuk kena ada pasport. Yes. Bila awak cakap je pasport, awak sebuah negara yang sah. So siapa yang akui sempadan segitiga ni? PBB. Yeah. Settle dah. So bila ada sempadan, mudahkanlah untuk urusan pertahanan. Tu sebab askar letak kat sempadan, betul tak? So tak ada orang boleh ceroboh negara, tak ada orang boleh main masuk je. Keselamatan kita juga. Itu sebab perlunya sempadan. Bayangkan kalau awak tak ada sempadan, orang Thailand main masuk je, orang Singapura main masuk je rampas, orang Indon serang ambil tanah kita, orang Filipina macam serangan ke atas Lahad Datu. Korang akan belajar bab 3, bab 4 nanti, betul tak? Kan? Pasal serangan ke Lahad Datu tu. Itu memecah belahkan kedaulatan negara, mencemarkan kedaulatan negara sebab dia tahu kita sah. Dia tahu kita sebuah negara, dia masuk juga serang. So bila dah serang, dia langgar sempadan PBB yang iktiraf ni. Jadi adakah wajar, boleh tak kita pertahankan diri? Boleh. Sebab kita sah. Dia ulang balik. Sebab kita berdaulat, kita diiktiraf, kita bebas, kita merdeka. Nampak? Dia ulang lagi. Tak payah cakap dah. So kita dah ada tu, kita mempunyai perundangan. Bila mempunyai perundangan, apa tu undang-undang? Asas peraturan negara. Pentinglah untuk menjamin keadilan, lindung rakyat. Asas perundangan kita, ini umum. Kalau Malaysia, kita ada perlembagaan persekutuan. Ingat semula bab 9. Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Suruhanjaya mana yang buat? Suruhanjaya Red. Yes. Ingat tak kita buat memorandum siap bagi diorang Tunku pergi London buat tukar-tukar edit perlembagaan. Di sinilah dia. Inilah hasil dia. Inilah hasil final dia. Satu lagi Kobok untuk pembentukan Malaysia. Itu bab 5 form 5. Tak, siapa tu? Siapa nama dia? Siapa? Nick Sarah tanya. Red bab berapa? Tak silap bab 9 kan? Bab 9 form 4. Betul? Kita dah belajar itu yang memorandum bagai tu. Yang 131 memorandum. Dia pergi terbang London. Dia pindah itu, pindah ini, pindah kanan, pindah kiri. Gitu. Yang keempat ialah rakyat. Rakyat siapa? Penduduk lah. Yang takkanlah orang yang pula. Rakyat penduduk lah. Ya Allah pun nak buat apa lagi. So rakyat dan pemimpin terikat dengan undang-undang. Nobody is above the law. So pelbagai kaum disatukan melalui satu bahasa, kebudayaan dan identiti. So ciri-ciri negara berdaulat Malaysia, kita ada identiti yang unik. Negara lain tak ada. So kita kena memahami identiti tu, barulah kita menghayati kemerdekaan dan kedaulatan kita. Baru rasa semangat. Baru rasa berkobar-kobar nak mempertahankan negara. Orang masuk sempadan, kita lawan. Ingat balik Lahad Datu. Kita semua hidup kan? Kita semua hidup kecil lagi lah kan masa zaman Lahad Datu 7-8 tahun yang lepas. Ingat tak macam mana tentera Filipin sudu tu masuk Sabah kan? Kita semua tengok kat TV, kat berita macam mana. Kita rasa, geramnya aku orang Filipina nak jom tembak dari headshot dia. Rasa geram dan benci itu
Itulah patriotisme. Sebab engkau akui kedaulatan kita. Ini Malaysia. Ini bukan Sulu. Ini bukan Filipina. Barulah kita rasa, oh, kita bangga menjadi rakyat Malaysia sebab identiti kita sebagai negara yang bebas, merdeka, sah, berdaulat, diiktiraf di peringkat antarabangsa. Nampak tak kaitan dia? Dia ulang lagi dan ulang lagi dan ulanglah lagi. So, ada orang tanya, apa tu raja berperlembagaan? Asyik-asyik saya ulang. Asyik-asyik ulang. Apa pairing dengan demokrasi berparlimen? Raja berperlembagaan tu sistem. Okay? Sistem mengikut peruntukan ini. Perlembagaan persekutuan. Raja, aku raja, king. Aku ikut perlembagaan untuk memerintah. Berperlembagaan. Simple as that. So, ada 3 institusi beraja. Yang pertama, ke atas lah. Mesti yang di Pertuan Agong. Lepas tu, raja-raja, okey, Malaysia special. Malaysia seorang je ada 9 raja. Satu dunia ni, Malaysia je ada 9 raja. 9 sultan dekat negeri. Lepas tu, itulah salah satu pun institusi beraja, iaitu pemerintah dekat negeri. Dan yang ketiga ialah Majlis Raja Melayu. RRM kan, kita selalu belajar. So, 3 ini membentuk satu institusi raja dalam raja berperlembagaan sebab saya nak buat je apa-apa sebagai raja, saya dikontrol oleh perlembagaan persekutuan. Tak boleh main guna-guna, nanti hilang kuasa saya. Gitulah. Dia main ulang-ulang, pusing-pusing saja. Apa tu demokrasi berparlimen? Demokrasi, Demoskratos. Kuasa atau pemerintahan rakyat. Kan? Rakyat di atas, pemimpin di bawah. Maknanya rakyat yang memilih pemimpin. Dekat Malaysia, berparlimen. Saya wakil rakyat. So, demokrasi ini dijalankan secara wakil rakyat, perwakilan. Macam mana nak pilih perwakilan? Bab 8 tingkatan 4. Yes, pilihan raya, PRU atau pilihan raya negeri. Kan? Pilihan raya berapa tahun sekali? 5 tahun sekali. Jangan sampai aku pasang lagu Jom Kita Mengundi. Jangan sampai aku pasang. Aku dah pasang hari tu. Kan? Nampak tak dekat sini apakah kaitan dia? Dan saya menghuraikan benda ini hanya melalui segitiga sahaja. Sepanjang awak belajar dengan saya lah, saya suka guna segitiga. Why? Konsep paling senang. Faham konsep, hurai, isi. Bab boleh jawab dah. Struktur boleh jawab dah. Objektif apatah lagi. Okey, nak bagi clue, nak bagi tips sikit. Kita dah habis 1.2. Tinggal 1.3, 1.4. 1.3, 1.4 ni goreng je. Tak ada benda dah. Serius. Okey? Clue sikit. Guys, dengar Masa awak exam, tolong. Masa awak exam, kertas 1 objektif ialah untuk mengetahui ketepatan fakta. Kertas 2 adalah untuk mengetahui kepantasan dan ketepatan isi dan huraian. Cukup. Why? Okay. Kenapa? Kenapa saya kata PES? Kenapa saya kata PESA? Kenapa segitiga? Kenapa saya guna teknik-teknik yang berbeza? Untuk kertas 2, fleksibel. Awak edit jawapan awak. Awak gubah jawapan awak berdasarkan fakta, isi, huraian, contoh contoh kepada huraian, contoh kepada contoh, bagi lagi itu dan ini, awak dapat cun markah penuh. Fakta tak banyak. Sikit lah. Kena adalah fakta tu kan. Kalau tak, macam mana buat huraian tu? Kertas 1, selalu tak awak akan ditimpa satu masalah? Selalu tak? Awak dah tengah buat soalan objektif kan? Tiba-tiba awak tengah pilih jawapan ni. Tiba-tiba tinggal 2 jawapan. Contoh, A, B, C, D. Awak tengok, B salah ni. D salah ni. Tinggal A dengan C. Awak nampak mana yang paling tepat soal benda ini selalu terjadi sebab kita tak conquer fakta dan konsep. Sebab tu orang akan confuse. Alamak, mana yang lagi betul? Mana yang ni? Aku confuse lah. Ini yang mana? Ini bab apa? Akhirnya mereka akan hentam satu. Yang kedua, buang masa.
Fikir mana yang lagi tepat antara dua jawapan tu. Selalu kan? Selalu kan? So dia kata, pilih jawapan yang paling tepat. Allah sudah. Dua-dua tepat. Mana yang paling? Pening. Piau kepala aku nak fikir. Ber, 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 bertolak, bertitik tolak daripada awak tak faham konsep. Sebab itu, saya bukan mengajar awak untuk membaca buku teks sampai habis. Buku teks kena baca tau. Lagi-lagi pasal info sejarah kan. Yang kat kotak kecil kat hujung-hujung muka surat kan. Ada info sejarah. Kadang-kadang soalan tu lah yang dia tanya dalam exam. Engkau tak baca pun. Lepas nanti cikgu, awak komplain cikgu. Cikgu, tak ada masuk pun, tak ada kat buku teks pun, tak belajar pun. Lepas tu, apa yang tak belajar? Cek buku teks. Awak cek info sejarah. Alamak. Buku teks kena baca. Majoriti soalan keluar dari situ. Sekarang, cara nak tackle konsep faham dari buku sejarah. Itu lebih penting. Gitu kan? Gitu kan? Kau buat TikTok lah kat sini. Now look at this. Gitu kan? Dah boleh faham kat situ. Okay, so siaplah 1.1, siaplah 1.2. 1.3, 1.4 saya tak nak sentuh sangat. Sebab apa? Sebab awak baca sendiri, awak nampak dia ulang benda yang sama. Tak percaya. Jom kita tengok. Okay, tengok sikit. 1.3, 1.4 macam mana cara awak nak hafal dan faham dengan mudah? Ingat ini. P, D, S tambah A. Cukup. Awak hafal, awak dah faham 1.3, faham 1.4. Why? 1.3 1.3 ialah kepentingan mewujudkan negara berdaulat. 1.4 langkah. Macam awak buat karangan lah. Apakah kepentingan aktiviti co-curriculum? Bagaimana langkah untuk perpaduan negara? Sebiji macam awak buat karangan PM. Sebiji. Sama saja. Oleh itu, kita dah nak ke kursus 11. So, kita rehat sekejap, seminit 2. Kesian kepala otak awak stres kan? Relax dulu. Terus kita sambung. Sebelum itu, macam biasa, ada soalan? Tanya. Now, go. Ada soalan? Tanya. Sarah, Atika, Nik, Sarah, Shazana, Kansara, Aliyah, Aimni, Hani, Anwar, Mu'afah, Huda. Ada soalan? Kalau ada, tanya. Kalau tak ada soalan, teruskanlah. Bersedialah untuk 1.3 dan 1.4. Okay? Maybe nak bincang sikit soalan ke malam ni, boleh. Maybe sebab tak ada orang on camera ke apa ke, maybe aku akan tanya soalan, kan? Kan? Boleh. Semua benda boleh. Okay, sikit lagi saya akan tanya soalan. Saya akan sambung 1.3, 1.4. Okay. Betul tak soalan Okay, nampak? Bila awak tak ada soalan, nampak sangat bab ni senang. Nampak sangat bab ni senang. Seorang pun tak tanya. Bermakna awak faham sebenarnya. Sebenar-benarnya awak faham. Okay, boleh Settle. Okay. Macam saya kata, 1.3 kepentingan. Kepentingan means manfaat. Apa awak dapat? Betul? Kalau soalan karangan pun keluar lah. Kepentingan bersenam. So, bersenam dapat kesihatan. Bersenam dapat kesan dia. Positif ataupun negatif. Tapi kepentingan negatif tak adalah positif. Apa yang awak dapat? Jangka masa pendek ke? Jangka masa panjang ke? Jangka detik ke? Tiba kan? Apa yang awak akan dapat? Jangka detik tu untuk orang yang belajar fizik lah ya. Tahu-tahu. Faham-faham je lah. Okay. So, kepentingan dan juga langkah. 1.3, 1.4. 1.3, apa yang saya cakap? Dua ini fokuslah pada PES dan A. Tolong. Tak payah buat benda lain. Why? Kepentingan pertama, tengok politik. Politik dari segi keberkesanan pentadbiran. So, bila ada daulat, bila orang iktiraf kita, so kita bebas. Clue. Keyword yang sama. Bebas mentadbir. Bebas buat urusan. Ayat siapa? Ayat Tun Saleh Abbas tadi. Tanpa campur tangan
luar penting. Baru kita diiktiraf, tak ada orang boleh masuk campur. Itu sebab kadang-kadang kalau awak tanyalah, kenapa PBB dia macam tak ada function, betul tak? Awak selalu fikir macam tu. Apa PBB tak buat apa-apa Apa PBB tak masuk campur Tak boleh. PBB hanya Persatuan Kerjasama Negara kan? Tapi setiap negara daulat diiktiraf, ada sempadan, ada pemerintahan yang bebas, tak boleh ada campur tangan luar. Kalau PBB masuk campur ke urusan dalaman awak, adakah awak berdaulat? Tak. Itu sebab PBB selalunya awak nampak macam useless. Tapi bukan useless. Dia memang tak boleh buat apa. Sebab dia tak boleh kacau kedaulatan tu. Ah, ah, Israel diiktiraf oleh PBB. Yang tak iktiraf kita. Malaysia tak iktiraf. Malaysia tolak pasport dia. Kita tak ada hubungan langsung diplomatik dengan dia. Sebab kita memang Israel apa tu? Tong sampah ke? Macam tu. Nampak tak? So bila tengok macam tu, PBB iktiraf. Itu sebab PBB, nak bagi tahu. Palestin, PBB tak iktiraf dia tahu mula-mula. Palestin. Negara Islam kita Palestin. Dia tak iktiraf. Saja nak cerita lah kan, sebab kita nak dermakan pada Palestin kan, kelas kita kan. Nak cerita lah. Palestin dia tak iktiraf mula-mula. 2011-2012 baru dia iktiraf State of Palestine sebagai negara pemerhati. Bukan negara yang sah. Bukan negara berdaulat macam kita. Tapi dia diiktiraf sebagai sebuah negara, yes. Boleh awak negara, yes. Negara lain beriktiraf awak, yes. Tetapi awak di mata PBB, awak hanya pemerhati saja. Akhirnya sekarang ni cuba tengoklah status Palestin sebagai apa, masih pemerhati ke, anggota ke, cuba check nantilah. Boleh nampak dekat situ. Boleh nampak kan? Okay. First, politik. Okay, second. So bila tak ada campur tangan orang luar, planning apa benda segala kita buat, boleh buat dengan lancar tak? Boleh kan? Boleh tak kita mentadbir negara tanpa orang kacau? Boleh. So dasar apa-apa boleh dilakukan oleh jemaah menteri-menteri, semua boleh. Nanti awak akan belajar kerjasama antara persekutuan dengan negeri. Awak akan belajar pada bab 3. Ke awak dah belajar kan dengan cikgu sekolah awak kan? Senarai persekutuan, senarai negeri. Kita agihkan kuasa dekat kerajaan persekutuan dengan negeri. So bila agih kuasa, so pentadbiran tersebut akan berkesan. Tak ada orang gila kuasa, kerajaan dengan negeri kerjasama ngam, baru boleh bergerak sama-sama. Politik juga tu. Lepas tu diperkukuhkan melalui peruntukan undang-undang. Undang-undang mana? Perlembagaan persekutuan. Di situ. Ingatlah bab ni, kalau pasal undang-undang, dia memang akan berkait dengan perlembagaan persekutuan. Okey? Politik dah siap. Ekonomi. So apa pula? Kemakmuran ekonomi. So kemakmuran ekonomi macam mana? Bila dah berdaulat, orang dah, awak Malaysia je. So ekonomi akan jadi makmur. So ini macam biasalah. Jawapan seperti seekor burung. Bila ekonomi makmur, taraf hidup meningkat. Taraf hidup meningkat dalam bidang apa? Bidang pertanian, bidang industri, bidang perdagangan, bisnes semua tu. So negara memperkenalkan pelan pembangunan. Pelan pembangunan ekonomi negara. So bila kenalkan pelan pembangunan, negara dibangunkan, taraf hidup meningkat, pengangguran kurang, peluang kerja meningkat. Peluang kerja meningkat, pendapatan meningkat, ekonomi meningkat. Teori saya, kalau ekonomi meningkat, sosial meningkat. Sosial meningkat, terjaga kebajikan, politik meningkat, stabil. Dari mana datangnya semua ini? Dari kerajaan yang diiktiraf. Cuba bayangkan, kalau negara lain campur tangan, apa akan jadi? Cuba tengok negara-negara dekat Afrika. Negara-negara dekat Timur Tengah. Mereka tak pernah aman. Sebab perang proksi. Saya pernah cerita kan? Perang dingin macam mana kan? Soviet sokong siapa? US sokong siapa? Saya pernah cerita kan? Yang Korea masih terbelah sampai sekarang.
Vietnam Utara lawan Selatan. Kenapa? Sebab pada campur tangan luar. US Soviet masuk campur urusan negara diorang. So diorang gaduh sama sendiri. Adakah aman negara tu? Tak. So bila campur tangan, itu sebab awak rasa alah tanpa campur tangan luar awak tertinggal fakta ni, yang lain takkan jadi tau. Macam ni salah. Yang ketiga, kalau lepas ekonomi, sosial. Sosial paling senang. Sosial paling relax sekali. So bila sosial, bila kerajaan buat dasar sosial untuk kesejahteraan rakyat, contoh sosial macam mana? Pendidikan, kesihatan, semua benda-benda yang pasal kita. Sosial. Hidup masyarakat. Pendidikan, kesihatan, infrastruktur, pembangunan, semua, everything. So bila dah ada tu, untuk kita, so kalau pendidikan contohnya, lahirlah generasi berilmu, lahirlah generasi berkemahiran daripada pendidikan. Kan? So bila orang dah pandai, kita barulah boleh bagi sumbangan dekat negara. Dah dapat PhD, dapat degree, awak kerja dekat negara. So awak bangunkan negara sebab awak dah pandai. Awak dah tak boleh ditipu oleh orang luar. Adakah awak akan dijajah pula lepas tu? Takkan. Sebab awak dah pandai. Gitu. Pentinglah kedaulatan ni sebenarnya. Pentinglah. Sebab dia kalau contoh dasar lagi, dasar pasal bahasa kebangsaan, kebudayaan, sukan, rukun negara, semua tu untuk perpaduan. Sosial pun boleh perpaduan. Bila bersatu padu, takkan berpecah, kan? Bulat air kerana pembetul, bulat kata atau bulat manusia kerana muafakat. Sama-sama. Balik pada TRT, toleransi, tolak ansur, bla bla bla, dan sebab tu dengannya. Macam saya cakap, PES tambah A. PES tambah A. Dalam bab ini wajib tak tambah A? Wajib, sebab dasar antarabangsa itulah yang menyebabkan dia berdaulat. Orang luar iktiraf kita, PBB iktiraf kita, betul? So PES tambah A. PES tambah A. So macam nak PES tambah A? Hubungan dengan luar negara. Kalau dalam bab 1, hubungan timbal balik kerajaan dengan rakyat. Kalau bab 2, hubungan luar negara. Sebab negara lain iktiraf kita. Kita sah, kita bebas, kita merdeka. So bila luar negara iktiraf kita, kita menjalin hubungan dengan luar, kita pun buat hubungan diplomatik menerusi dasar luar kita. Dasar dalam negara ada. Untuk dalam negara. Hubungan dengan luar, buatlah dasar luar. Awak akan belajar bab 9 tingkatan 5. Apa dasar luar Malaysia? Kan? Betul tak? Kan? Kalau lah silibus, kalau cikgu sejarah sekolah awak dikejar silibus, maybe awak dah belajar kot pasal bab 9. Tapi maybe cikgu suruh awak baca sendiri kot. Sebab bab tu panjang. Betul tak? Kan? Sebenarnya panjang bukan sebab apa, faktanya banyak nak hafal. Itu saja. Tapi macam biasalah, saya ada suruh awak hafal semua? Tak. Saya suruh awak faham konsep saja. Itulah. So diplomatik dasar luar. Dia dasar luar bersahabat dengan negara lain. Macam mana kita bersahabat dengan negara lain? Adakah kita pergi call, shake hand dengan pemimpin dia? Okay, you're my friend. Tak ada. Ingat, saya pernah cerita. Segala benda memerlukan black and white. Segala benda memerlukan benda yang rasmi. So kalau contoh, lagi-lagi urusan antara negara lah, muncullah perjanjian. Sinilah perjanjian, deal, kerjasama, kan? Awak selalu dengar apa? Kerjasama, pertubuhan Commonwealth, PBB, deklarasi itu, deklarasi ini, deal itu, ini. Sinilah untuk menjaga hubungan dengan negara luar. So kita pun ada perjanjian, ada kerjasama. So bila orang nampak, contohlah, okay, adakah kedaulatan kita akan terjaga? Yes. Bila ada hubungan diplomatik, baru hubungan kita terjaga. Kenapa? Okay, saya bagi awak contoh. Guys, contoh paling mudah. Lagu 11 lah. Contoh paling mudah. Kita ni, negara Malaysia ni, sementara saya cerita dengan awak ni, awak nak minum air ke apa, suka hati awak lah kan. I don't know what you're doing. You are off your camera gitu. Tak apa. Okay, contoh awak bayangkan Malaysia negara dunia ketiga. Kita ni negara yang tak kuat, kan? Kalau bandinglah dengan US, China, kita just negara yang macam meloteh je dekat Southeast Asia. Tapi kekuatan kita ialah dari segi perdagangan, betul?
Kekuatan kita dari segi hasil. Kita negara yang sangat kaya. Betul? Tapi kita punya askar tak sehebat mereka. Diorang kalau dia nak hantar askar, boom, nak meletupkan negara kita, boleh. Boleh. Tapi kita buat contohlah, kita buat perjanjian dengan contoh US. Kan? US lawan China, musuh. Contoh kan? China nak ambil hasil kita di Malaysia. Kan? So China contohnya dia nak ambil hak dia kat laut China Selatan. Kononnya lah, nama laut China Selatan nak jadi milik dia. Padahal jauh lagi daripada tanah dia kan. Tak apa. Dia nak ambil laut China Selatan. Contoh, dia hantar kapal. Kan? Tapi US yang musuh China tadi tu, dia deal dengan kita. Dia ada perjanjian dengan kita, diplomatik. Dia fikir kalau China attack kita, kita jadi China punya, habislah kita punya hubungan dengan dia. Dia tak boleh ambil kepentingan kita, betul tak? Jadi dia nak jaga kepentingan dia dekat Malaysia, dia pun hantarlah askar dia sekali. Jaga, buat contohlah, buat drill, buat latihan dekat laut China Selatan tu sekali. Bermakna Amerika Syarikat memberi signal kat China, Malaysia have deal with me you cannot kacau-kacau Malaysia gitu. Akhirnya kita dapat perlindungan sebab kita buat perjanjian. So kuasa besar tak dapat sewenang-wenangnya masuk campur. Amerika pula tak dapat jajah kita sebab kita ada deal dengan orang. Nampak tak? Itulah dia. Negara yang kecil pun bijak. Yes, kamu harus bijak. Kita tak payah angkat senjata pun tak payah. Kita biar orang lain laga-laga untuk kita tengok saja, kan? Oh, gajah gaduh, pelanduk mati tengah-tengah, tak. Pelanduk lompat atas kepala dia orang. Bijak di situ. Kedaulatan kita terjaga. Musuh tak dapat masuk campur. Gitu. So tak bermakna prinsip kedaulatan ni semua negara boleh guna. Tak bermakna awak negara kecil, awak sentiasa akan dipijak. Tidak. Kalau awak pandai jaga kedaulatan awak pandai main game politik dan dia diplomatik, merdekalah awak sampai bila-bila. Gitu. Itulah hebatnya kuasa diplomatik. Siapa yang nak jadi diplomat ke, siapa nak jadi duta ke, ini awak kena pandai. Pandai main game otak. Pandai main game lidah, pena, perjanjian gitu. Bukan. Jangan Kamarul. Jangan ya. Okey, jangan ya. Boleh faham dekat situ? Nampak tak? Itu prinsip kedaulatan sebenar dia. Itu sebab bila awak, apa function perjanjian ni? Buat kertas, sign. Nak buat apa? Aku pun boleh sign surat sendiri. Aku pun sign surat kebenaran mak bapak aku. Aku pun tipu buat sign mak bapak sendiri. Ada yang pernah buat tak dulu? Gitu. Tak, gurau. Kan, nampak tak? Kan? So, inilah signifikan dia. Melindungi kepentingan awak dan diorang pun bila ada deal dengan kita sebab dia ada kepentingan dengan kita. So, diorang pun jagalah kita kan. Diorang ada benda kat tempat kita. Ada benda nak deal dengan kita. Itu pentingnya hubungan di peringkat antarabangsa. Itu panggil diplomatik. Di situ. Okey, habis dah 1.3 sebenarnya secara awak tak sedar lah. Okey. 1.4. Langkah untuk mengekalkan kedaulatan negara. Saya tak nak sentuh. Sebab tengok kepentingan, awak dah boleh buat langkah. Cuba awak selaklah muka surat awak. Selak buku teks, selak. Kepentingan politik, ekonomi, sosial dengan antarabangsa kan. Selak langkah politik, ekonomi, sosial antarabangsa kan. Kan sebiji tu. Okay, sekarang relatekan dua-dua. Nampak tak kaitan? Politik macam mana? Politik kerajaan buat dasar-dasar apa semua. So, untuk politik, pemerintah dan rakyat, apa function dia? Pemerintah ada peranan, rakyat pun ada peranan. Buat macam mana? Contoh pemerintah. Okay. Clue untuk 1.4 senang saja. Ada dua peranan. Ikan buat segitiga kan? Atas dan bawah. Pemerintah dan rakyat. Dua-dua ada peranan baru cantik segitiga. Betul? Kalau pemerintah tak buat kerja, dia bukan jadi bentuk segitiga. Dia jadi bentuk macam ni. Apa ni? Ni trapezium. Kalau contoh, pemerintah je buat kerja, rakyat buat dia jadi bentuk segitiga kecil. Taklah comelnya. Tak jadi.
So semua kena bekerja sama. Bermakna dua-dua ada peranan. Kau sekolah tak? Kau SRP lepas tak? Gitu kan. Nampak? So macam mana nak kaitkan dua-dua ada peranan? Macam mana kalaulah kepentingan ada politik, ekonomi, sosial antarabangsa, PES tambah A, PES tambah A. Langkah pun PES tambah A juga. Macam mana? Kalau politik pemerintah dan rakyat buat apa? So rakyat kerjanya, pemerintah kerjanya apa? Mentadbir. Pemerintah buat apa? Mengelakkan amalan rasuah. Tolonglah, ini penting. Lepas tu memastikan agihan sumber kekayaan. Sumber kita kan banyak. Adil. Untuk semua kaum. Ingat, kita Melayu, Cina, India, Karazan banyak kan? Tak nak semua tak puas hati. Semua kena puas. So, kena ada pelan yang betul. So, melaksanakan undang-undang. Undang-undang negara. Kaitan undang-undang dalam bab ni mesti berkaitan dengan apa? Perlembagaan persekutuan. Sebab dia ulang balik. Dia ulang poin yang sama. So, bila rakyat dah undang-undang berdasarkan PP, Perlembagaan Persekutuan. So, kerajaan dah buat part dia. Rakyat ada buat part tak? So, kalaulah raja bagi arahan, rakyat buat apa? Ikut. Sebab rukun negara, kesetiaan kepada raja dan negara. Sokong semua usaha. Pupuk kerjasama. Ikut dan patuh undang-undang. Siap politik. Habis. Next. Ekonomi pula. Okay, sekejap. Sebelum ekonomi, pergi lagi. Okay. Awak nampak ekonomi macam tak nampak sangat, betul tak? Awak lebih nampak kepada sosial kan dalam 1.4 ni. Sebenarnya, ekonomi dalam ni dah. Setiap part tu, setiap point tu dah ada ekonomi dalam dia dah. Contoh yang kedua, mengekalkan perpaduan kaum. Bila semangat bersatu padu, berdaulat. Contoh pemerintah. Okay. Clue dia paling senang. Pemerintah kan, satu je. Pemerintah buat dasar, pemerintah buat kempen. Cukup. Guys, pemerintah buat dasar, pemerintah buat kempen. Cukup. Rakyat buat apa? Ikut. Siaplah 1.4. Ya, tak percaya. Jom, tengok. 2. Mengekalkan perpaduan kaum. Buat macam mana? Kerajaan gubal dasar undang-undang berkaitan perpaduan kaum. Buat dasar berkaitan bahasa, pendidikan, kebudayaan. Buat program, buat kempen, rangka perbelanjaan. Betul tak apa saya cakap tadi? Betul tak? Kan? Dasar, kempen. Dasar, kempen. Rakyat buat apa? Ikut. Betul tak apa saya cakap tadi? Peranan rakyat. Guna bahasa kebangsaan. Guna ideologi rukun negara menjamin perpaduan kaum. Memahami, menghormati agama budaya. Mengamalkan perkongsian bertoleransi. Menghormati. Kalau perpaduan guys nak ikut mana? TRT. Dah pernah ulang dah beberapa kali. Melibatkan diri dengan program kemasyarakatan pelbagai kaum. Jadi apakah clue saya? Pemimpin buat apa? Dasar, undang-undang dan kempen. Rakyat buat apa? 1.4. Ikut. Saya nak ni? Okay, dari sini. Awak tak faham lagi ni? Tak faham lagi ni? Ada 4 poin kan untuk untuk langkah. Pertama, mewujudkan kestabilan politik, kemakmuran ekonomi. 2, kekalahan perpaduan. 3, patriotisme. 4, pertahanan negara. Betul? Okey. Simple je nak tahu peranan rakyat mana, peranan pemimpin mana. Pemimpin ni dia punya langkah. Pemimpin rakyat. Pemimpin buat apa? Secara umum ni 2 benda je. Dasar, gubal dasar. 2, buat kempen. Siap. Rakyat buat apa? Ikut. Dah, siaplah 1.4. Tak puas hati lagi. Yang ketiga, memupuk patriotisme. Cinta yang mendalam terhadap negara kan. Serta sanggup mempertahankan sejarah, bahasa, undang-undang, bla bla bla. Tak setia sanggup berkorban. Tak setia sanggup berkorban tadi dah ada keluar dekat maksud kedaulatan tadi kan. Kan awal-awal tadi kan. Betul tak? So, peranan pemerintah. Apa aku cakap? Dasar kempen. Jom tengok kempen. Sambutan Hari Kemerdekaan, Hari Pahlawan. Sambutan, menganjurkan. Kempen. Kedua, mewajibkan sejarah mata pelajaran teras sistem persekolahan negara. Generasi peka dengan sejarah negara nak lahirkan. Mewajibkan. Dasar. Tiba-tiba terkeluar kan poin tu.
Tiba-tiba terkeluar, mewajibkan sejarah macam pelajaran teras. Tiba-tiba je kan. Alah tiba-tiba. Alah. Ha, tuan-tuan, awak okey. Kalau contoh awak tak ingat tau. Dalam exam awak tak ingat. Tapi awak ingat ni. Awak ingat Sam selalu cakap apa? Sam selalu cakap sejarah kena lulus. Sejarah kena lulus SPM. So awak tulis macam tu. Sejarah mewajibkan sejarah lulus dalam SPM sebagai tanda penghargaan terhadap kita akan negara. Yang ayat last tu tambah suka hati goreng tak apa. Untuk agar supaya tu kena buat huraian. Tapi nak tambah sendiri tak apa. Tapi awak tak ingat yang untuk sejarah ni waktu pelajaran teras awak tak ingat. Tapi awak ingat lulus SPM. Tak ada dalam buku teks, tak ada. Tapi awak tambah. Betul ke salah? Betul. Indahnya sejarah. Benda tak ada tapi logik. Betul. Sebab skema memang bagi. Tapi skema fleksibel. Memang bagi skema. Tapi periksa siapa? Orang. Okay, awak punya batch akan sama macam saya tau. Batch awak akan sama dengan saya. Semak online. SPM semak online. Macam saya. Batch kita orang batch first. SPM disemak dalam talian. Muka terkejut. Muka blur Yes. Kita orang batch pertama SPM disemak online. Dia scan kertas kita orang tu, dia scan. Lepas tu dekat komputer tu, dia ada satu application dia, cikgu tanda ikut skema, markah pop terus keluar. Tulisan tolong jaga. Tulisan tolonglah jaga. Bermula dari sekarang. Jangan jadi macam saya. Memanglah straight A, tapi bahaya. Kalau dapat pemeriksa yang mak buyung yang tengah mengandung, macam mana? Dia tengah periksa kat rumah, stres. Ya Allah, tulisan apa ni? Kosong markah kau. Tapi betul tak kau buat? Tapi tulisan macam sial. So, kosong markah. Jaga. Ni nak bagi tahulah guys. Saja je lah. Nak menambahkan rasa seram tu sikit. Kan? Okay. So, yang keempat, mengukuhkan petan... Sorry. Tadi, menganjurkan kempen menerbitkan filem, rencana memupuk semangat patriotisme. Kempen lagi. Filem apa? Kalau nak patriotisme, kita ada filem Bukit Kepong. Betul tak? Kita ada filem apa? Filem Piramli. Cinta Negara. Filem Piramli kan banyak pasal perpaduan. Betul tak? Kan? Apa Melayu, Cina, India. Kan? Pasal 3 bersaudara. Piramli suka buat filem macam tu. Cukup lah tu. Okay, lepas tu lagi peranan rakyat. Albert, pernah tengok tak cerita Ola Bola? Pernah tengok tak? Cerita Ola Bola. Itu memang one of the best film yang orang Malaysia buat. Pasal perpaduan. Tolong tengok. Pergilah tengok. Okay? Peranan rakyat menghormat... Apa dia? Yes, itu sejarah masa. Itu pun sejarah juga. Sejarah tim bola kita berjaya masuk Olimpik. Buat pertama kali dalam sejarah. 1980. Memang gila betul. Tapi kan, nak masuk dah ni, kita dah kalahkan Korea. Negara yang kuat. Kita dulu, bola kita level-level Korea, Jepun tau. Kita pernah belasah Arsenal tau. Kau tahu Arsenal? Tim England tu, EPL, kita pernah belasah. Kita pernah belasah 2-0. Kau gila, weh. Kita pernah sering dengan MU. Pernah menang lawan Real Madrid. La ilaha illallah, power, weh. Ya. Tapi, FIFA World Cup tak dapat. Sebab yang lawan-lawan tu game persahabatan biasa. Bukan pertandingan yang rasmi. Tapi, kita berjaya kalahkan lah, kan? Kita pernah bantai Filipina 9-0. Kita pernah bantai Indon. Ya, pernah. Itu dulu. Kita dah masuk Olimpik dah pun sebenarnya. Tapi, Olimpik tu dijalankan di Moskow 1980, Rusia. Kita tak masuk sebab kita ambil keputusan boykot Soviet Union. Sebab kedaulatan jugalah. Sebab Soviet mencemarkan kedaulatan Afghanistan. Dia serang Afghanistan. Kan? Berkait tak? So, rakyat Afghanistan tak puas hati. Dia main menceroboh sempadan, main serang-serang, tak nak keluar pula tu. So, at the same year, tahun yang sama, dia buat Olimpik. So, lebih kurang 50 lebih negara boykot sukan Olimpik Rusia pada 1980, termasuk Malaysia. Sebab Malaysia tak bola, sebab kita tak layak. Kita dah tak layak. Kan sedih kan? Dulu itu 1980, 40 tahun yang lalu.
Sejarah sejarah bukan jangan dikenang. Sejarah kena kenang untuk naikkan semangat. Tapi yalah, sedihlah nasib sekarang kan. Begitulah. Dulu level kita memang level fuh, top. Gitulah. Ya, betul. Bangga kita ada tim bola macam tu. Okey, yang keempat, mengukuhkan pertahanan negara. Macam biasa, pemerintah buat apa? Dasar kempen. Dasar kempen. Dasar Undang-Undang Keselamatan Negara. Buat perjanjian pertahanan. Latihan ketenteraan bersama. Macam saya cakap tadi lah. Kita buat latihan dengan tentera US contohnya kan. Kita buat latihan dengan tentera Brunei contohnya dekat Laut Cina Selatan. So sama-sama drill, sama-sama kongsi info intel askar. So apa yang akan bila maklumat pertahanan. So bila orang nak serang, orang nak ugut-ugut acah-acah, kita ada strong lagi dah. Itu functionnya kerjasama antara bangsa. Gitu. So memodenkan aset ketenteraan. Yalah, engkau nak lawan China contohnya. China kapal perang bapak besar, siap ada carrier besar bapak dia. Engkau kapal kecil ketok macam tu. Kapal pula model 1980. La ilaha illallah. Dia model 2021. La ilaha illallah. Punya lapuk kau nak lawan dia. Sah-sah kau kalah kan. So kita kena modern kan lah. Biar nampak setara. Okay, kalau korang tanya, in case. Kenapa kita punya ni, kita ada memodernkan. Okay, kita tak buat sangat senjata ataupun aset tentera sendiri tau. Kita tak buat. Kita beli. Kita selalu beli dari negara lain. Itu pun kesan ataupun kepentingan kerjasama antara negara. Itu pun pentingnya ini. Ni. Tambah ni. Penting juga. Kita selalu beli, contoh kalau pesawat pejuang, jet fighter, kita selalu beli dari Russia. Pesawat Sukhoi. Kita selalu beli daripada US, Boeing. Kalau contoh kapal perang pun kita ada beli dari Rusia juga. So, membeli dia orang punya kepakaran dan kita adalah edit modify sikit, kita letak kita punya tentera kita punya sesuai dengan kita punya kemampuan dan keperluan. Tapi nak beli bukan murah tau. Kau ingat apa? Kedai Toys R Us ke beli RM10 dapat satu kapal terbang? Bukan dik. Harga berjuta dik. Gitu. Faham Okay. So rakyat buat apa? Rakyat ikut. Kerajaan buat kempen, kerajaan buat dasar apa semua, rakyat ikut. Pekel lah isu keselamatan negara. Elakkan kolaborasi dengan pihak luar yang nak mengancam kita. Dia macam cakap kedaulatan tradisional, betul ke, salah ke, engkau ikut saja. Ikut tu bukan ikut macam sekarang ni, ikut yang aku cakap untuk rakyat ni, peranan rakyat ni, bukan ikut membuta tuli, tidak. Maksudnya menyahut seruan, menyahut kempen yang kerajaan buat. Kalau tak ada siapa menyahut, apa function kempen, dik? Kalau engkau lah, engkau buat parti birthday untuk engkau. Lalas engkau seorang je yang sambut. Mak bapak semua family tak ada. Function apa, dik, birthday tu? Samalah dengan konsep ini. Faham? So, ikut dekat sini, lain dengan ikut tradisional. Ikut tradisional, contoh, raja suruh engkau berak kangkang, kau kena berak kangkang. Wajib. Kalau kau berak duduk, hukum bunuh. Sebab raja yang menentukan segalanya, berkuasa mutlak. Sebab kita bebas, kita ada kebebasan. Itu sebab dia ulang balik. Bebas, merdeka, sah, iktiraf. Kan dia ulang benda sama. Nak buat benda pun, kerajaan pun takkan buat benda gila sangat. Sebab dia terikat dengan undang-undang. Perlembagaan persekutuan. Janganlah cerita yang sekarang ni. Janganlah cerita kan. Itu kalau tepi lah kan. Ini konsep. Gitu. Secara awak tak sedar lah. Dah habis dah bab satu. Habis. Iya habis. Saya menceritakan konsep sahaja. Habis. Saya tak huraikan full pun 1.3, 1.4. Sebab inilah saja point dia. Tak ada benda lain dah. Sebelum saya menghabiskanlah, izinkan saya menunjukkan latihan. Macam biasalah bab satu. Boleh? Sebab kan ada 3 orang dah yang dah siapkan penilaian tingkatan 4 saya hari tu. And dia punya markah pun memuaskan. Tapi saya tak puas hati lagi. Saya nak semua A+. Saya nak semua dapat 36-40 tu. Saya tak minta awak wajib dapat sekarang. Tak. Saya minta awak mencuba untuk dapat. Sekurangnya awak mencuba.
ramai lagi tak buka buku langsung. Gitu. Sekarang ni sampai 31 Ogos. Awak rasa ramai yang lain tu masih bersemangat ke nak belajar? Nampak tak? Korang yang dalam ni pun, aku tahu ada yang dah penat. Ada yang, "Ya Allah, bila ni aku nak tidur, aku nak tidur. Dah lah tu belajar sejarah, aku yang faham apa pun." Aku tahu ada yang fikir macam tu. Tapi cubalah bersemangat untuk mencuba. Sekurangnya anda tunjuk anda bukan quitter. You are not a quitter. Alright? Begitulah. Okay, jom. Share latihan. Kita buat latihan sikit. Okay, disebabkan ramai tak try kertas 2 lagi. 3 orang dah siap kertas 1. Saya dah suruh buat kertas 2. Yang lain cubalah. Cuba buat kertas 1 tu tanpa tengok. Lepas tu check dengan skema saya bagi hari tu. Bagi tahu saya markah. Saya ambil markah korang tau. Saya nak tengok perkembangan korang macam mana. Nanti bulan Ogos, bila kita dah habis semua kelas kan. Saya pun dah start dah saya punya universiti. Day by day lepas tu, saya tetap akan bagi latihan. Saya tetap akan, kalau awak tak nak tanya soalan, saya tetap akan jawab. Saya akan follow perkembangan awak. Walaupun dah tak serapat macam sekarang, dah tak ada kelas kan. Sampai awak SPM, saya akan buat. Okay, janji saya pada awak lah. InsyaAllah, kalau Allah memberikan saya ruang dan peluang. Boleh Okay, saya share. Okay, saya share, tengok. Okay. Alright, very good. Kita tengok apa yang ada pada soalan tersebut. Kita tengok apa yang ada. Okay, bincang soalan 1, 2, 3 kita bincang. Soalan 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, 4, 5, 6, 7 tu nanti saya nak tanya awak. Okay? Habislah. Yang off camera tu saya akan tanya. Boleh? Okay, pertama. Apakah perkataan bahasa Arab perlu ke saya tunggu lama? Tak perlu. Ha ta marbutah. Kita dah seronok ha ta marbutah tadi. Jawapan dia mestilah B. Betul tak? Jawapan dia mestilah daulah. Siap. Tak payah buat apa dah. Lepas tu yang kedua, apakah tafsiran tokoh? Siapa tu? Tunku Abdul Rahman. Tunku, ingat. Mentaliti orang Malaysia, mentaliti orang yang dijajah, yang nak keluar dari penjajahan. Adakah sama dengan prinsip yang Khaldun ke, John ke? Sama tak? Tak. Jadi A, B. Beragama tu siapa? Ibnu Khaldun. Dia orang Islam. Okay. A, kuasa tertinggi. Semua yang lain kuasa tertinggi. Tapi Tunku seorang pilih apa? Kebebasan dan ya, cukup. Sampai tak 10 saat? Tak. Tak sampai langsung. Soalan 3. Senarai berikut jenis kedaulatan. Okay, kalau awak nampak lah. Apa yang hilang? Moden ada pasangan dia Apa pasangan moden? Kalau tak ada dulu, tak ada lah sekarang. Ya, traditional. Siap. 3 soalan. 3 soalan, 15 saat. Kau gila, dek. Siap, dek. Jangan buang masa pada soalan objektif yang kau dah pasti sepastinya betul sebab kau faham konsep. Sebab tu awal-awal tadi memang saya kulun konsep. Inilah sebab dia. Supaya tak ada dua jawapan yang kau confuse. Sebab objektif ialah pilih jawapan paling tepat. Maka disebabkan itu, saya nak tanya pada Hani Humaira. Hani Humaira, apakah maksud kedaulatan antarabangsa, Hani Humaira? Hani ada kan? Aku tahu mesti ada tadi. Dia ada tadi. Okay, Hani, apa jawapan? Nombor 4. Apa dia? Empat. Bismillah. Antarabangsa. Keyword antarabangsa. D. Pengiktirafan PBB terhadap sesebuah negara. Memang itulah yang saya ulang dari tadi. Tahniah Hani, jawapan anda tepat sekali. Dah siap lah. Habis. Okay, next. Nombor 5. Nombor 5 saya nak siapa tu? Syazana, tolong jawab. Nombor 5, apakah ciri-ciri negara berdaulat? Syazana. Ciri-ciri negara berdaulat. Ada Syazana ada kan? Hidup lagi kan? Masih hidup kan? Okay. A, B, C, D. Macam mana? A, B, C, D. Adakah semua
C. Mempunyai rakyat dan sempadan. Sebab ada 4 ciri-ciri. Ingat segitiga. Pemerintah, rakyat, membentuk segitiga apa? Sempadan. Yang jaga segitiga siapa? Undang. Tepat sekali jawapan dia. C. Bagus anak murid aku. Aku bangga. Okey, tengok. Nombor 6. Gambar berikut menunjukkan hubungan Malaysia dengan negara lain. Okey, kita Malaysia dengan US kan? Dia deal kan? Buat perjanjian, betul tak? Okey. So, apakah kesan jalinan tersebut? Kesan jalinan hubungan tersebut. Ini yang orang tak suka. Dia bagi pilihan jawapan Roman. Orang tengok tak suka je soalan macam ni. Tapi soalan ni lagi senang nak tengok yang mana salah sebenarnya. Lagi senang nak cancel yang salah dulu. Yes. So sekarang saya minta sebab Alia kelas hari ni. So Alia, apa jawapan dia? Nombor 6. Go. Nombor 6D. Okay, Alia kata apa? Nombor 6D. Mempertahankan kedaulatan negara, menjalin kerjasama dalam pelbagai bidang. Mempertahankan kedaulatan negara confirm betul. Bila confirm betul, cari jawapan yang ada 3. So, C dengan D. A, B, salah. So, C dengan D, 2, 3, 3, 4. 1 dah salah, 3 dah betul. 2 dengan 4. Perpaduan dengan kerjasama. Mana lagi penting? Dia kata antara bangsa. US dengan Malaysia. Dah bagi gambar lagi. Ada kaitan tak dengan rakyat? Itu banyak baru berkaitan. Yang direct kerja sama. Settle lah. So jawapan dia tepat sekali Alia. Sayang awak bagus. Jawapan dia 3 dengan 4. Okey lah. Kita dah nak habis. Saya pergi soalan terakhir. Pasal rukun negara dan bahasa kebangsaan. Nombor 7. Simple sangat soalan dia. Saya memberikan kepada Aimi untuk menjawab. Aimi jarang kan nak jawab soalan. Okay, so Aimi jawab. Cuba jawab. Apakah kepentingan pelaksanaan dasar berikut? Rukun negara dengan bahasa kebangsaan, bahasa Melayu. Aimi ada kan? Okay. C. Menjamin kemakmuran. Okey. Cuba baca balik apa yang dia bagi. Bahasa kebangsaan, Aimi. Betul, kemakmuran tu ada betulnya. Tapi jawapan nak paling tepat, Aimi. Bahasa kebangsaan. Semua bangsa dan kaum guna satu bahasa saja, bahasa Melayu. Apa maksudnya, Amy? Ya, betul. Jawapan paling tepat, menyatukan rakyat. Siap. Oh, sorry. Tersalah. Ya Allah, Tuhanku. Menyatukan rakyat. Dah. Maka dengan ini, tamatlah bab 1 tingkatan 5. Terima kasih kan. Bagus.